Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang dikasihi, syukur kita kepada Allah SWT kerana masih lagi diberi umur untuk beramal di dunia ini. Ustazah harap anak-anak dapat menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Walaupun kita cuti, tapi kita teruskan pembelajaran ya. Pada minggu ini, ustazah ingin membicarakan tentang tajuk peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ni tajuk daripada unit 5 muka surat 29. Pada minggu lepas kita telah belajar tajuk Bai'atul Aqabah. Sebagaimana yang kita tahu, Bai'atul Aqabah berlaku sebanyak 2 kali. Rasulullah dan sahabat-sahabat bersama dengan penduduk asal Madinah. Setelah berlaku perjanjian Aqabah yang kedua, titik permulaan perhijrahan umat Islam iaitu kaum muslimin ke Yathrib. Nama sekarang dinamakan Madinah. Dulu dipanggil Yathrib, sekarang letak nama Madinah. Kita teruskan tajuk apa-apa kandungan, isi kandungan peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ini yang ustazah sebut tadi berlaku selepas perjanjian Aqabah yang kedua. Okey, selepas perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi kita teruskan. Perjanjian Aqabah yang kedua ini perjanjian yang menentukan masa depan kaum muslimin untuk terus menyebarkan Islam. Kita nak tahu kenapa kaum muslimin berhijrah. Anak-anak nak tahu kenapa? Kerana kaum muslimin pada ketika itu jumlahnya sangat sedikit. Oleh demikian, kaum Quraisy berani melakukan kezaliman, penderaan, penindasan terhadap kaum muslimin. Jadi seperti mana yang kita tahu, kaum muslimin berhijrah bukan tujuan untuk mencari kepuasan, kesenangan ataupun mencari harta. Sebenarnya kaum muslimin ataupun umat Islam berhijrah ke Yathrib kerana ingin menyelamatkan akidah, ingin menyelamatkan Islam. Sebab itulah mereka, Rasulullah memerintahkan mereka berhijrah ke Yathrib. Sebab kebanyakannya mereka ini telah ditindas, dihina, sehingga terjadi kematian. Sebab itu Rasulullah merasa belas kasihan terhadap umat Islam. Jadi Rasulullah bertindak dengan mengizinkan umat Islam berhijrah ke Yathrib. Seterusnya, umat Islam pada ketika itu berhijrah secara beransur-ansur ataupun secara sulit. Dengan kata lain, secara sembunyi-sembunyi, senyap-senyap, supaya kaum Quraisy tidak mengetahui tindakan mereka. Mereka bimbang, jika kaum Quraisy mengetahui tindakan mereka, mereka akan ditangkap dan akan berlaku lebih teruk penderaan terhadap mereka. Sebab itulah mereka melakukan secara beransur-ansur. Maksud sedikit-sedikit, tidaklah berhijrah secara besar-besaran, iaitu secara rombongan. Cuma Saidina Umar sahaja yang berani mengisytiharkan atau mengumumkan perhijrahan beliau ke Yathrib. Sebab yang kita tahu, Saidina Umar ni seorang yang berani. Setelah dia memeluk agama Islam, dia menjadi seorang yang lebih berani. Dan kaum Quraisy sangat takut dengan keberanian Saidina Umar. Sebab itulah Saidina Umar berani dan sanggup mengisytiharkan perhijrahan beliau ke Yathrib. Yang keempat, yang kita tahu, umat Islam ataupun kaum muslim berhijrah ke Yathrib ini secara beransur-ansur ataupun senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. Sebab itulah mereka ni mengambil kira
dalam keadaan hati yang cekal, hati yang kuat, yang tabah, dan sanggup berhijrah tanpa membawa sebarang harta dan meninggalkan anak-anak, meninggalkan isteri, meninggalkan keluarga, dan sanak saudara mereka di Mekah. Kerana apa? Kerana hati mereka lebih kuat untuk mempertahankan akidah. Jadi dia sanggup berkorban untuk meninggalkan semua keseronokan, kesenangan di dunia. Jadi bukan senang kita nak mengambil keputusan, nak meninggalkan keselesaan kita hidup di tempat asal kita, tempat kehadiran kita, kelahiran kita. Yang kita tak tahu sebenarnya keadaan kita bila berpindah di Madinah tu macam mana. Jadi tapi demi Islam, demi agama Islam, mereka ni sanggup berkorban untuk berhijrah ke Yasrib. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah ke Yasrib ialah yang disebut sini yang terawal yang berhijrah ke Yasrib iaitu Suhaib Rumi dan Abu Salamah. Ini pun sahabat Nabi, di antara sahabat Nabi yang berani untuk berhijrah ke Yasrib demi Islam. Jadi yang kita tahu sebenarnya dalam tajuk ini juga menyebut tentang hijrahnya umat Islam ke Yasrib ini tanpa Nabi. Pada awalnya, masa perjanjian Aqabah yang kedua tu, Nabi dan sahabat bersama dengan penduduk Madinah. Tetapi pada perhijrahan ke Yasrib ini, Nabi tak ikut kaum muslimin berhijrah ke Yasrib. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad menunggu wahyu ataupun perintah daripada Allah. Sebab tu Nabi masih lagi kekal di Mekah. Sebabnya Nabi yang kita tahu, Nabi Muhammad ini apa tindakan, apa kelakuannya, apa perbuatannya, semua atas arahan Allah. Jadi itulah sebabnya Nabi kita tidak berhijrah ke Yasrib pada awalnya. Tapi insya-Allah lepas mendapat perintah daripada Allah, Nabi turut serta berhijrah ke Madinah. Tapi memakan masa yang lama. Jadi itu sahaja untuk tajuk tentang perhijrahan umat Islam ke Yasrib. Ustazah ulang balik semula 4 perkara penting tentang tajuk perhijrahan umat Islam ke Yasrib. Yang pertama, Ustazah ulang semula. Yang pertama, umat Islam berhijrah ke Yasrib bukan untuk kesenangan, bukan untuk mencari kemewahan, tetapi umat Islam, kaum muslimin yang berhijrah ke Yasrib untuk menyelamatkan akidah. Yang kedua, umat Islam, kaum muslimin yang berhijrah ke Yasrib secara beransur-ansur, secara sulit, secara senyap, secara sembunyi. Yang ketiga, hanya Saidina Umar sahaja mengisytiharkan, mengumumkan perhijrahan beliau ke Yasrib. Dan yang keempat, sesungguhnya kita tahu bila berlaku perhijrahan secara sunyi, mereka tidak membawa harta, mereka tidak membawa anak, mereka meninggalkan isteri dan sanak saudara dan keluarga. Itulah sebabnya besarnya jasa sahabat-sahabat Nabi untuk menyelamatkan Islam dan kekal hingga sekarang. Alhamdulillah, kita dapat mengecapi iman dan Islam daripada penerusan sahabat-sahabat Nabi. Jadi kita syukur kepada Allah SWT. Allah memberi kita rahmat, rahmat iaitu kasih sayang dengan Islam. Alhamdulillah. Jadi itu saja setakat ini Ustazah sampaikan tentang peristiwa hijrah. Jadi Ustazah harap kamu boleh menyiapkan latihan yang Ustazah sertakan dalam lembaran satu lagi. Jadi itu saja Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.